Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf bin Azizan. Nombor metrik saya 2023135885. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Sukuresma, iaitu cerita daripada filem Sirat Al-Mustaqim. Saya akan membacakan bahagian saja, iaitu latar belakang kajian, penyataan masalah dan sinopsis filem. Latar belakang kajian. Kaedah pembelajaran yang sebenar dan berkesan adalah untuk menarik minat pelajar untuk mempelajari ilmu dalam bidang falsafah dalam kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, tidak semua pelajar berminat untuk mempelajari ilmu berkaitan falsafah kerana mereka anggap falsafah ini tidak penting dalam kehidupan mereka. Dengan kajian ini bertujuan untuk memberi dan berkongsi betapa pentingnya ilmu berkaitan tentang falsafah dalam kehidupan seharian setiap orang di muka bumi ini. Dalam kajian ini, kita akan mempelajari falsafah berkaitan sekularisme terhadap Islam dengan mengkaji cerita atau movie sebagai objektif kajian tentang sekularisme. Dengan kajian ini juga kita akan dapat mengetahui permasalahan yang sering berlaku di sekeliling kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Selain itu juga, pelajar akan dapat meneliti, mentafsir dan mencari maklumat berkaitan falsafah tentang sekularisme jika pelajar lebih berminat untuk mendalami ilmu ini. Sebaliknya, jika pelajar yang tidak mempunyai minat dalam bidang falsafah ini akan menyebabkan permasalahan kepada semua, lebih-lebih lagi anak muda pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Setelah diteliti, semua pihak perlu memainkan peranan yang penting untuk menangani masalah ini dengan berkongsi ilmu berkaitan falsafah dengan menarik minat anak muda. Pernyataan masalah. Sebagai masyarakat agama Islam, kita telah banyak didedahkan tentang ilmu agama sewaktu kita bersekolah tadika sehingga kita telah masuk ke alam universiti maupun pekerjaan pun telah diberikan ilmu tentang agama. Ramai juga telah mengambil contoh yang baik dengan apa yang disampaikan oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi tentang Islam. Namun ada segelintir masyarakat kita tidak mahu mengikut ajaran yang telah diajar dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak berpegang pada ajaran Al-Quran. Mereka ini telah mengikut ajaran dan teori-teori barat yang cuba memesongkan mereka. Mereka juga seolah-olah tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Dengan sikap begini, mereka telah melakukan perkara yang tidak baik seperti melakukan maksiat, tidak solat fardu dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah berfirman, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik atau derhaka. Surah Al-Ash. Peringatan ini telah menjelaskan bahawa kita barangkali merasa tidak ada apa-apa pun yang akan berlaku jika kita jauh daripada Allah. Kita masih boleh meneruskan hidup seperti biasa, kita juga masih boleh bernafas, masih boleh makan, masih boleh minum, masih sihat, masih boleh bekerja dan masih ada harta. Tetapi ada satu perkara yang mungkin kita tidak ada, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan masalah ini, semua pihak harus memainkan peranan yang penting dengan bersama-sama mengubah diri kepada yang lebih baik. Kita juga perlu membanteras golongan yang telah jauh daripada agama dengan membantu mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan semua ini, kita dapat menjadi umat Islam yang disegani oleh agama lain dan Islam menjadi agama yang sempurna di mata semua. Sinopsis filem. Kajian ini kami telah mengkaji drama filem Melayu yang bertajuk Sirat Al-Mustaqim. Cerita ini mempunyai 3 kisah dalam satu cerita, iaitu Raden, Profesor Adam, Eka, Megat dan Ustaz Muhammad. Setiap mereka ini mempunyai masalah tersendiri yang membuatkan mereka jauh daripada agama. Tetapi kehadiran seorang lelaki bernama Nadim telah mengubah segalanya. Profesor Adam seorang pensyarah yang mengajar tentang subjek falsafah, tetapi beliau mempunyai pandangan yang jauh terhadap Islam yang membolehkan pelajarnya terpesong dan terpedaya dengan ajarannya. Namun dengan kehadiran Nadim sebagai pelajar baru di dalam kelas itu membuatkan Profesor Adam tidak berpuas hati terhadap Nadim yang cuba untuk melawan ajarannya.
Nadim tidak berpuas hati dan cuba untuk berdebat dengan Profesor Adam dengan membuktikan bahawa Allah itu satu dan Allah itu ada dengan menolak teori-teori barat yang dipegang oleh Profesor Adam. Watak Eka pula seorang pelajar Profesor Adam dan rakan sekelas Nadim. Eka mempunyai hubungan dengan Profesor Adam, namun hubungan mereka menjadi sebaliknya sehingga Eka melahirkan anak Profesor Adam. Namun Profesor Adam tidak mengakui yang itu anaknya dan mahu menggugurkan kandungan itu. Selain itu, ibu Eka mempunyai masalah ingatan yang menyebabkan ibu Eka tidak ingat Eka sebagai anaknya. Eka seakan tidak boleh menerima apa yang berlaku terhadap dia serta masalahnya dengan Profesor Adam. Namun Nadim telah banyak membantu Eka dalam menghadapi masalah yang ditimpa sehingga Eka ingin berubah dengan pertolongan Nadim. Megat merupakan abang kepada Eka. Megat merupakan seorang usahawan perniagaan yang kaya. Dia terlalu sibuk bekerja sehingga lalai dari segala benda seperti keluarga dan agama. Megat juga telah bekerjasama dengan dua orang kawannya daripada sebelum berjaya hingga menjadi kaya. Namun Megat lupa akan jasa dan pengorbanan kawannya yang bersama-sama bersusah payah dengan memberhentikan kerja terhadap kawannya. Kawannya tidak berpuas hati dan mencuba mengambil alih syarikat Megat. Mereka menipu Megat dengan seorang wanita sehingga Megat meminum air yang mengandungi pil yang menyebabkannya dia pingsan. Dua kawannya itu telah memukul dan telah mengubah nama syarikat Megat kepada nama mereka. Megat tidak lagi menjadi seorang kaya dan menjadi seorang yang muflis. Watak Ustaz Muhammad pula seorang penceramah agama. Beliau sebenarnya seorang yang baik kerana beliau telah mendengar dan membantu masalah Nadim dengan Profesor Adam. Namun beliau ada satu perkara yang kurang baik, iaitu beliau menyampaikan ceramah dengan tujuan yang tidak betul, seperti meminta bayaran yang tinggi terhadap sesiapa yang mahu beliau memberikan ceramah. Ustaz Muhammad juga tidak kesian dengan anak-anak yatim yang berminat untuk mendengar ceramahnya kerana membayar Ustaz Muhammad dengan harga yang murah. Dengan sikap ini, Ustaz Muhammad telah menimpa masalah pada hari dia mahu pergi berceramah seperti kereta rosak, kereta hilang dan tiada siapa yang mahu menumpangkannya. Yang terakhir adalah Nadim. Nadim merupakan seorang pelajar di sebuah universiti. Nadim merupakan pelajar kepada Profesor Adam di dalam kelas falsafah. Nadim seorang berprinsip agama yang tinggi. Nadim merupakan seorang yang berani kerana beliau berani untuk melawan perkara yang salah dengan berdebat bersama Profesor Adam. Nadim merupakan kawan sekelas Eka dan banyak membantu Eka dalam menghadapi masalah sehingga Eka berubah menjadi lebih baik. Seterusnya saya akan membentangkan tentang objektif kajian berkaitan topik sekularisme. Penelitian dan kajian yang dibuat berdasarkan sebuah cerita atau sebuah telemovie yang telah ditayangkan terhadap ideologi sekularisme merupakan sebuah titik permulaan untuk kajian ini. Objektif kajian yang pertama ialah memberi pendedahan terhadap maksud sekularisme dan mengenal pasti apa impaknya kepada masyarakat Malaysia. Seterusnya, mendedahkan tentang kewujudan ideologi sekularisme yang sedang dipolemikkan dalam negara kita ini. Akhir sekali, mencari sejauh mana penerapan ideologi ini dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sesebuah institusi dalam negara. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah untuk membuka mata masyarakat tentang isu sekularisme yang semakin hari semakin kritikal dan semakin tinggi penerimaannya terhadap isu ini. Selain itu, memberi amaran kepada masyarakat tentang kewujudan ideologi ini boleh membawa kepada kerosakan akidah seseorang individu Muslim di negara kita. Di samping itu juga memberi kesedaran kepada individu Muslim supaya mengetahui bahawa kehidupan berlandaskan agama Islam dan cara Islam yang sebenar merupakan cara hidup yang perlu diikuti dan diamalkan. Memberi pendedahan tentang kewujudan ideologi sekularisme yang telah lama wujud di dalam negara kita juga merupakan kepentingan kajian ini. Akhir sekali, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang impak negatif jika mengaplikasikan dan menyebarkan ideologi dan fahaman sekularisme ini di dalam negara kita. Pandangan Islam terhadap sekularisme. Sekularisme maksud satu kefahaman yang telah memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia
seperti politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Sekular dalam bahasa Arab adalah panggilan al-ilmaniyah yang telah diambil daripada perkataan ilmu bahasa Arab iaitu ain, lam dan mim. Dari segi mafhum, ia bermaksud mengangkat martabat ilmu. Dengan maksud ini tidak bercanggah dengan mafhum Islam yang juga menjadikan ilmu sebagai satu perkara penting bagi manusia dan menyeru kepada ilmu sejak wahyu pertama lagi. Sebenarnya maksud sekular al-ilmaniyah hanyalah satu tipu daya dan berselindung di sebalik slogan ilmu. Maksud tersirat sebenar sekular adalah al-ladiniyah, yakni tanpa agama, atau al-akidah, yakni tanpa akidah. Pandangan Islam terhadap sekularisme secara amnya, Islam menolak ajaran sekularisme atas beberapa sebab, seperti sekularisme mengamalkan dualisme, sedangkan Islam mengamalkan ajaran tauhid yang menjurus ke arah dasar integrasi. Di atas ajaran Islam tiada dualisme, tetapi integrasi atau tauhid seperti dunia dan akhirat, rohani dan jasmin, serta akal dan wahyu. Pandangan kedua pula, Islam mengamalkan cara hidup yang lengkap dengan meliputi seluruh aspek kehidupan. Sekularisme telah memisahkan aspek kehidupan seperti perkara yang ada kaitan tentang agama dengan perkara yang tiada kaitan dengan agama. Sekularisme juga telah menolak kesempurnaan Islam, memisahkan agama dari urusan dunia dan menolak syariat Islamiah. Pandangan yang terakhir, sekularisme juga menghalalkan perkara yang diharamkan dan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah SAW. Sebagai contoh, menghalalkan riba dan zina, menghalalkan hubungan songsang atas dasar kebebasan manusia. Assalamualaikum, nama saya Azra Azabi Imtiaz, nombor pelajar 2023135103. Hari ini saya akan bercerita mengenai isu sekularisme di Malaysia pada aspek pendidikan. Stafford Raffles mencadangkan penumbuhan pusat pengajian Asia Tenggara bagi melahirkan individu berpendidikan untuk mentadbir tanah Melayu pada penjajahan British. Pihak berkuasa British mendaftarkan kanak-kanak tempatan di dalam pusat itu untuk melancarkan lagi mereka punya urusan dan mengurangkan pengaruh Islam dan memantabatkan tulisan Rom dalam pendidikan. Idea Raffles bertujuan untuk mewujudkan individu yang mengutamakan logik akal dan rasional yang terpesong daripada ajaran Al-Quran, dan juga menimbulkan keraguan tentang keserasian Islam dengan kehidupan moden. Pada aspek kekeluargaan pula, majoriti bila di Malaysia ni kurang penekanan terhadap moral dan akhlak. Bila juga mempunyai masalah tingkah laku yang berpunca daripada kurang didikan daripada keluarga dan agama. Sebagai contoh, insiden buli di institusi pendidikan yang juga didorong oleh pendedahan media sosial yang melampau. Ini menyebabkan boleh mempengaruhi tingkah laku dan kepribadian seseorang remaja. Kegagalan menangani isu ini boleh menyebabkan hedonisme mempengaruhi remaja tersebut, yang akan menyebabkan lahirnya keputusan yang terpesong, iaitu membuat keputusan sendiri tanpa merujuk Al-Quran dan Al-Hadis. Pada aspek status pula, kredibiliti pekerja di Malaysia tercemar akibat terlampau menggilakan jawatan yang mengakibatkan lahirnya budaya rasuah dan hasad dengki dalam jabatan-jabatan. Majoriti masyarakat ini menganggap pendidikan sebagai satu titik kejayaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Namun fokus yang melampau ini menyebabkan penghayatan terhadap agama kurang dan dapat membawa dampak buruk kepada sosial negara dan pembentukan kepribadian individu. Selain itu juga, pekerja profesional pada masa kini seringkali mengabaikan nilai-nilai moral dalam agama Islam. Mereka bekerja keras pada pencarian kekayaan dunia tanpa mempertimbangkan hukum hakam Malaysia, iaitu seperti mengambil rasuah dan juga menggunakan kabel.
Nama saya Zulkarnain Iskandar bin Ismail. Nombor pelajar saya 2023-509-725. Saya akan membentangkan implikasi penerapan penyampaian ideologi sekularisme dalam telemovie Siratal Mustaqim, Allah Tetap Ada. Saya akan pecahkan kepada 3 aspek, iaitu aspek pendidikan, aspek kekeluargaan serta aspek kemasyarakatan. Kita bergerak kepada aspek pendidikan. Aspek pendidikan kita dapat lihat pemisahan agama dalam pendidikan. Agama dianggap sebagai urusan peribadi dan pendidikan tidak akan mencampur adukkan dalam keagamaan. Hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar tidak akan dapat mengaplikasikan serta mempraktikkan ajaran agama Islam yang sebenar. Hal ini amatlah membimbangkan kerana pemisahan agama dan pendidikan akan menyebabkan pelajar-pelajar tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran atau nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, dalam sorotan telemovie, Profesor Adam telah mendoktrin atau meracuni minda anak muridnya dengan memberikan markah penuh bagi sesiapa sahaja yang mengikuti kata-kata falsafah yang mengutarakan pemikiran barat dalam pendidikan. Profesor Adam juga membantah sekeras-kerasnya apa yang dikatakan oleh falsafah Islam dan mengutamakan falsafah yang dikatakan oleh pemikiran barat. Pengaruh budaya sekular dan pendidikan dapat menyebabkan pelajar melihat moral dan etika dari perspektif yang berbeza dengan nilai-nilai agama. Mereka akan perlahan terpengaruh dengan norma-norma sekular yang lebih dominan yang diajarkan di dalam kelas. Seterusnya, poin yang terakhir ialah menggoyahkan keyakinan agama. Menggoyahkan keyakinan agama kepada pelajar-pelajar yang kuat pegangan agamanya, serta perkara ini akan menyebabkan secara perlahan-lahan pelajar itu akan terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang diajarkan di dalam kelas. Hal ini amatlah membimbangkan kerana pelajar yang kuat agamanya akan mula terikut-ikut dengan pengaruh fahaman yang berada di sekelilingnya. Bab kata seorang karyawan, jika hendak membunuh pokok, racun akarnya. Jika hendak membunuh Islam, racun akidah umatnya. Jika hendak membunuh negara, racun anak mudanya. Jika hendak membunuh suatu bangsa, racun sejarahnya. Daripada kata-kata ini kita dapat lihat, jika kita ingin membunuh anak muda atau membunuh sesuatu untuk membunuh anak muda, yang mana anak muda akan menerajui masa depan negara. Seterusnya dalam aspek institusi kekeluargaan. Pengaruh fahaman sekular dalam institusi kekeluargaan akan menyebabkan perbezaan fahaman agama dan fahaman sekular. Perbezaan fahaman ini akan menimbulkan ketegangan dan konflik hubungan antara ibu dan anak, suami dan isteri, anak dan bapa dan anak, serta pandangan-pandangan daripada adik-beradik sendirilah. Sebagai contoh, dalam telemovie, seorang ibu yang mempraktikkan ajaran agama Islam yang mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan seharian akan mengutamakan ajaran Islam sebagai prioriti dalam kehidupan seharian, manakala sang anak yang mengamalkan fahaman sekularisme akan menjauhkan dirinya daripada fahaman-fahaman agama Islam serta mementingkan kebebasan individu, autonomi peribadi dan pemikiran rasional yang berorientasikan pandangan barat. Perbezaan fahaman ini akan menimbulkan ketegangan dalam kehidupan seharian, seperti perbezaan pandangan tentang pentingnya kegiatan keagamaan,
perbezaan pandangan tentang pentingnya keagamaan, penampilan dan gaya hidup. Okey, sebagai contoh dalam telemovie ialah perkara ini amalan membimbangkan kerana kita dapat ambil contoh dalam telemovie itu sendiri, iaitu Megat sebagai seorang anak dan ibunya. Megat mengatakan kehidupan ibunya amatlah bosan, amatlah tidak bernasib baik kerana ibunya mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya. Manakala dia membandingkan diri ibunya dengan dirinya sendiri, yang mana dirinya amatlah berfoya-foya, hedonism dan tidak melakukan sembahyang, tidak membayar zakat, tapi hidupnya lebih aman dan selesa daripada ibunya yang mengamalkan ajaran Islam. Hal ini amatlah membimbangkan kerana pemikiran-pemikiran ini akan menyebabkan seseorang itu akan menjauhkan diri daripada ajaran Islam itu sendiri. Okey, saya petik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibu kamu adalah manusia yang paling berhak untuk kamu berbuat baik kepadanya. Kemudian ibu kamu." Rasulullah ulang kali kedua. Kemudian ibu kamu. Rasulullah ulang untuk kali yang ketiga. Dan seterusnya, kemudian bapa kamu. Hadis diriwayat Muslim. Jika fahaman sekularisme ini diterapkan dalam diri Megat atau diri seseorang individu, mereka tidak akan mengutamakan ibu mereka mahupun ayah mereka. Mereka akan lebih mementingkan diri mereka daripada mementingkan kebajikan ibunya sendiri. Okey, seterusnya adalah aspek yang terakhir, iaitu aspek kemasyarakatan. Aspek kemasyarakatan dalam konteks ini kita dapat lihat sekularisme akan menekankan nilai-nilai ketidakserataan, ketidakadilan serta diskriminasi antara individu dengan memandang latar belakang atau kasta atau status sosial dalam masyarakat. Dalam konteks sekularisme dalam kemasyarakatan, kita dapat lihat kurangnya penekanan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Sebagai contoh, ketidakadilan dalam mengutamakan sesuatu perkara. Adil, kalau kita dapat lihat, adil dalam Kamus Dewan edisi yang keempat, adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu masyarakat yang mengamalkan fahaman sekularisme tidak akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagai contoh, dalam sorotan telemovie, Ustaz Muhammad lebih mementingkan memberi ceramah kepada golongan-golongan bangsawan atau golongan-golongan kayangan lebih daripada memberi ceramah kepada golongan yang miskin atau golongan-golongan anak yatim kerana bayarannya yang lebih rendah. Ustaz Muhammad lebih memandang kepada materialistik kerana Ustaz Muhammad memberikan ceramah agamanya bukan kerana keikhlasan. Ustaz Muhammad memberikan ceramah agama kerana inginkan keuntungan yang sementara. Okey, perkara ini akan menyebabkan masyarakat memandang golongan-golongan yang seperti Ustaz Muhammad, yang mana masyarakat akan mula menjauhkan diri daripada golongan-golongan ustaz, serta perkara ini akan menjurus kepada masyarakat tidak akan menghadiri kelas-kelas keagamaan dan mengakibatkan impak yang lebih besar, iaitu masyarakat mula tidak akan mempraktikkan atau mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan seharian. Jadi masyarakat mula akan menjauhkan diri daripada agama itu sendiri, dan masyarakat akan mula runtuh kerana tidak ada semangat kemasyarakatan itu sendiri yang telah diajarkan dalam agama Islam.
Masyarakat ini adalah penting kerana masyarakatlah yang akan menggambarkan sesuatu negara itu mengamalkan agama Islam atau tidak. Okey. Saya petik daripada hadis bahawa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Yang membawa maksud mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebuah bangunan. Sebahagiannya mengukuhkan sebahagian yang lain. Jadi jika kita tidak mengamalkan apa yang dikatakan oleh hadis ini, maka masyarakat akan mula runtuh. Kerana masyarakat tidak lagi memandang agama itu sebagai sesuatu yang penting, serta menjauhkan diri daripada golongan-golongan ustaz. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Seterusnya, kita pergi ke kesimpulan dan solusi pragmatik untuk mengatasi masalah sekularisme di Malaysia. Dalam aspek pendidikan, secara ringkasnya, fahaman sekularisme dalam aspek pendidikan dapat dikenal pasti melalui penggambaran dua individu iaitu Profesor Adam dan Radin. Penghuraian lanjut diperlukan untuk meneroka sepenuhnya konsep ini. Salah satu keutamaan akhlak yang boleh diperolehi dalam ajaran Sirat Al-Mustaqim ialah kepentingan berdisiplin dan mengawal diri. Seterusnya, bersikap tegas terhadap diri sendiri adalah aspek penting dalam perjalanan seorang Muslim ke arah mencapai soleh dan menunaikan kewajipan mereka sebagai hamba Allah. Contoh yang boleh diambil daripada sorotan telemovie ini dapat dilihat rakan sekelas Nadim mula termakan racun doktor sekularisme yang disebarkan oleh Profesor Adam. Profesor Adam menjanjikan markah penuh jika semua pelajar ikut sahaja apa yang diajarinya di dalam kelas. Namun tidak pada Nadim. Nadim adalah seorang pelajar yang tegas dan lantang bersuara dalam mempraktikkan agama Islam. Solusi pragmatik untuk mengatasi masalah sekularisme di Malaysia dalam aspek pendidikan ialah akidah asasi Islam bersumberkan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah yang berpaksikan kepada prinsip tauhid. Ini bermakna umat Islam percaya kepada keesaan Tuhan dan semua penyembahan dan pujian harus ditujukan kepadanya sahaja. Al-Quran dan Sunnah memberikan panduan tentang cara menjalani kehidupan yang soleh dan memuaskan dan menekankan kepentingan mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi tingkah laku berdosa. Dengan berbuat demikian, mereka mencari keredaan Allah dan akhirnya mencapai syurga dunia akhirat. Oleh itu, dalam Islam, ibadah yang paling tinggi ialah memuji dan mengagungkan Tuhan serta berusaha untuk menjalani kehidupan yang diredainya. Kita pergi ke dalam aspek institusi kekeluargaan. Secara ringkasnya, fahaman sekularisme dalam aspek institusi kekeluargaan dapat dikenal pasti melalui hubungan antara ibu dan anak di dalam sorotan telemovie ini. Nilai murni yang boleh diperolehi dalam aspek institusi kekeluargaan ialah taat kepada Allah. Apabila kita ditimpa musibah, kita tetap perlu taat kepada Allah oleh kerana ujian adalah peristiwa malang yang menimpa mereka yang beriman dan berdedikasi untuk beribadah. Untuk mendapati ujian yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah penting untuk menerimanya dengan ikhlas dan mengekalkan kesabaran dan keyakinan sepanjang proses itu. Sebagai contoh, ibu yang mengaplikasikan agama Islam dalam kehidupan seharian akan mengutamakan ajaran agama Islam sebagai prioriti dalam setiap tindakan walaupun ditimpa pelbagai musibah. Sementara itu, anak yang lebih terpengaruh oleh fahaman sekular lebih cenderung kepada kebebasan individu, autonomi peribadi dan pemikiran rasional yang berorientasikan duniawi. Solusi pragmatik untuk mengatasi masalah sekularisme di Malaysia dalam aspek institusi kekeluargaan adalah penting bagi ibu bapa untuk mengambil serius tentang agama dan mempelajarinya dengan teliti agar dapat mewariskan pengetahuan mereka dengan berkesan kepada anak-anak mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu menilai semula peranan mereka sebagai hamba Allah yang bertakwa dan mengutamakan didikan anak-anak mereka sewajarnya. Ini mungkin melibatkan jihad peribadi atau perjuangan untuk menegakkan prinsip dan ajaran Islam, di samping menanamkan rasa takut dan takwa kepada Tuhan dalam diri anak-anak mereka. Seterusnya, kita pergi ke dalam aspek perbezaan kasta masyarakat. Secara ringkasnya, fahaman sekularisme dalam aspek perbezaan kasta masyarakat dapat dikenal pasti melalui watak Ustaz Muhammad, iaitu penceramah bebas berumur 45 tahun, pegangan agamanya dan tinggi ilmu pengetahuan terhadap agama. Nilai-nilai murni yang boleh diperolehi dalam aspek ini ialah kita perlu ikhlas dalam bekerja. Apabila kita melakukan sesuatu, kita hendaklah sentiasa melakukannya kerana Allah dengan niat yang baik. Kita
juga harus berusaha sedaya upaya untuk melakukan kerja yang benar-benar baik, kerana itulah yang Allah kehendaki. Ini dinamakan itkan. Sebagai contoh, Ustaz Muhammad memilih untuk berceramah di majlis orang kenamaan walaupun jarak untuk ke rumah anak yatim adalah lebih dekat dan membuat panggilan ceramah terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan ke ceramah orang kenamaan, terdapat banyak dugaan yang dihadapi seperti kereta rosak, kereta sewa dicuri, tiket bas terbang dan hanyut ke dalam sungai. Solusi pragmatik untuk mengatasi masalah sekularisme di Malaysia dalam aspek perbezaan kasta masyarakat ialah penting bagi seseorang individu menyedari bahawa amal soleh kita adalah semata-mata hasil pertolongan, petunjuk dan rahmat daripada Allah SWT. Kenyataan yang mendalam ini menjadi peringatan yang kuat bahawa setiap pencapaian dan pencapaian kita adalah bukti rahmat dan kemurahan Allah SWT yang tidak terhingga. Oleh itu, marilah kita menghayati kefahaman ini dan terus berusaha ke arah kecemerlangan, sentiasa mengiktiraf dan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah SWT atas kurniaannya yang tidak terhingga. Segala nikmat dan nikmat yang dikurniakan kepada anda bersumberkan sumber ilahi daripada Allah. Rumusan terhadap pendapatan kajian konsep sekularisme dilihat sebagai satu cara untuk Barat menggugat kuasa dan pengaruh Islam. Oleh itu, wujud keperluan untuk berpegang kepada bentuk Islam yang murni, mempandukan ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah serta menjadikan Islam sebagai cara hidup dalam setiap zaman. Umat Islam dianggap sebagai umat pilihan seperti yang pernah dikatakan oleh Saidina Umar, dan mencari kemuliaan melalui cara selain Islam hanya akan membawa kepada kehinaan. Penyebaran fahaman sekularisme dalam masyarakat harus ditentang kerana ia hanya menawarkan kesenangan sementara, manakala keseronokan sebenar ditemui di syurga. Adalah penting untuk memperjuangkan perubahan positif atas nama Islam. Kita pergi kepada cadangan. Antara usaha yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan fahaman sekular ini ialah ulama Islam harus mengadakan kelas pengajian agama dan mendidik umat Islam tentang bahayanya sekularisme melalui pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, kuliah dan katalog. Umat Islam juga perlu berusaha untuk menguasai segala ilmu dan prinsip Islam bagi mengelakkan mereka daripada terjerumus dalam amalan yang bertentangan dengan akidah mereka. Menjadi kewajipan umat Islam untuk menghidupkan ajaran Islam dan menunjukkan keunggulannya berbanding sekularisme. Kerajaan dan NGO juga harus mengadakan bacaan Al-Quran secara percuma untuk semua umat Islam untuk lebih memahami dan mengamalkan Islam. Umat Islam seharusnya berhenti mengagungkan tamadun Barat dan sebaliknya menumpukan perhatian untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam. Adalah penting bagi umat Islam untuk bersatu dan sanggup berkorban demi kepentingan Islam dan memulihkan kedaulatannya di Malaysia. Sebaliknya, adalah penting untuk mengubah media sedemikian menjadi alat pencerahan yang boleh memupuk pembangunan umat Islam yang berakhlak mulia dan sophisticated. Dengan memupuk masyarakat yang dijiwai ilmu, berlapang dada dan berakhlak mulia, kita dapat merintis jalan menuju kemajuan sesuai dengan prinsip syariat Islam.